Soalan pertama, sambil-sambil Tok Lee memperkenalkan diri sikit kepada audien. Ialah Tok Lee ni sebenarnya dilihat sebagai tokoh UMNO waktu itu dan pernah lawan calon Presiden Parti Islam se-Malaysia PAS. Dan Tok Lee pernah keluar daripada UMNO, berada bersama dengan Parti Bersatu. Dan Parti Bersatu waktu itu menjadi sebahagian daripada kerajaan. Dan selepas 22 bulan, berlakulah peralihan kuasa kepada Perikatan Nasional. Jadi dalam tempoh yang begitu panjang dengan pengalaman yang ada, kenapa Tok Lee mampu membuat satu keputusan besar untuk bersama dengan Parti Islam Malaysia PAS ini dalam satu ikatan Perikatan Nasional? Silakan Tok Lee. Pertamanya saya ingin melakukan ucapan terima kasih kepada TVB PAS kerana sudi datang ke rumah saya dan mungkin kita dapat berbual sedikit pengalaman saya yang lain. Ya. Seperti yang moderator cakap tadi, memang saya salah seorang daripada hardcore UMNO di sekitar tahun 2004 sehingga 2016. Range yang saya betul-betul aktif dalam politik. Tetapi sebagai ahli UMNO, sebenarnya saya dah dari berusia 18. Usia 18 tahun kita terus jadi ahli UMNO pada masa itu. Dan dalam sekitar tahun 2004 sehingga 2016 ni adalah satu peluang kepada saya untuk sama-sama berjuang dalam UMNO sehingga pada tahun 2008 saya dicalonkan di Lurendang untuk menentang Datuk Seri Tan Sri Tuan Guru Presiden PAS di Lurendang pada ketika itu. Dan pada ketika itu saya sebagai rekan pemuda Adam Barat. Dan sebenarnya dalam politik UMNO menjadi calon ni satu matlamat yang besar kepada seorang yang bergiat dalam politik. Apabila masuk di politik, matlamat yang pertama adalah untuk menjadi calon. Apabila menjadi calon, ditakdirkan menang, nak jadi esko. Apabila boleh jadi esko, nak jadi menteri besar. Itu kerangka yang... Kalau dalam parlimen, bila jadi ahli parlimen nak jadi menteri, ya? Ya. Dalam kalau parlimen, dia memang climate dia kat situ. Ya. Semasa saya menentang Datuk Seri Tuan Guru pada tahun 2008, memang ketika itu politik agak panas di negeri Terengganu. Dan saya sebenarnya semasa ditawarkan untuk bertanding Dong Lurendang, saya dah tanya apakah saya ni menang ke kalah. Sebab sebelum pada saya tu tak pernah ada orang yang menang. Yang menang hanya permulaan Presiden PAS masuk ke gelanggang politik. Itu kalau tak silap saya sekitar tahun 70-an macam tu, dia sekali kalah dengan arwah Tengku Zahid. Lepas pada tu tak pernah menang. Peringkat Dong ni tu? Peringkat Dong. Ya. Dia menang. Ada dikalah sekali. Lepas tu terus sehingga sekarang lah. Jadi pada saya dah bagi tahu kepada Pengerusi Perhubungan Datuk Seri Yusof, saya kata tak menang ni. Tapi dia nak juga saya bertanding. Dia kata dia boleh menang. Jadi bacaan sikap, saya nak cerita bacaan sikap UMNO ni sebenarnya daripada Kemas. Ya. Kemas baca, besok nak pilihan raya malam, Ketua Kemas Marang ni jumpa saya, Haji, masa tu Haji Razali, Haji Lee InsyaAllah boleh menang. Berapa? 2,700 menang, majoriti. Maknanya asas perkiraan UMNO waktu itu Tok Lee menang? Menang. Ya. Saya rasa pening. Saya kata apa ni? Betul ke? Kalau 120 undi tu sama sikit lah. Tapi kalau 2,700 saya kata tak logik lah. Tapi tak apalah. Ya. Pertanding esok, rupanya kita yang kalah 2,600. Terbalik tu Terbalik. 2,700, pertanding kalah 2,600. Ya. Tapi kalah pada masa tu kira sikit lah nak banding dengan lepas tu saya dalam kumpulan yang sikit kalah. Itu satu perkara.
Yang kedua, nak jadi calon UMNO ni sebenarnya berebut-rebut. Pasal apa? Kalau jadi calon ni kita dapat satu jumlah wang yang besar. Dan pada ketika saya jadi calon itu menarik tu, kalau boleh kita kongsikan maunya sekali. saya nak kongsi kali. Ya. Sejarah saya dalam UMNO. Saya kalau tak silap saya pada ketika itu bantuan daripada UMNO saya dapat dalam sekitar 700,000. Hampir sejuta. 700,000 tu pada tahun 2008. Calon drone ni 700,000 sekitar tu daripada Wow, 700,000 untuk bertanding drone tu drone saja. Sebab tu orang UMNO dia berebut sangat nak bertanding. Soal menang kalah dia letak nombor 2. Soalnya kadang-kadang tu ada yang bertanding untuk kalah pun ada. Dia bertanding, dia tak belanja, lepas tu dia simpan duit. Dia simpan duit dia tahu dia kalah. Ini pendedahan baru ni tu. Ni pendedahan ni sebenarnya bukan yang sulit sebenarnya. Ini biasa je dalam UMNO. Memang itulah yang berlaku. Cuma saya nak kongsikan hari ni supaya rakyat lebih tahu. Pasal hari ni kita nampak UMNO ni tekan sangat parti-parti saingan dia apabila dia lemah. Pada ketiga. Dan dalam portfolio pilihan raya UMNO ni ada 13. Saya masih ingat lagi 13 macam-macam. Salah satunya ialah pengurusi jawatankuasa pengundi luar. Pengurusi jawatankuasa pengundi luar ni adalah pemegang amanah untuk memegang wang parti untuk dibayar kepada pengundi-pengundi yang luar daripada kawasan yang bertanding. Contoh pada masa tu saya bertanding di Durendang. Ada pengundi di Dungun, ada pengundi di Kuantan, ada pengundi di Kuala Lumpur, ada pengundi di Johor. Di Dungun sekian banyak, RM50. Di Kuantan mungkin dalam 100 lebih macam tu. Di Kuala Lumpur 250. Di Johor sekian. Itu adalah perkara biasa pengundi luar. Kalau tak silap saya, untuk Durendang saja pada ketika itu 300,000 lebih. Untuk pengundi luar sahaja tu? Luar sahaja dibelanja. Pada masa tu tak cakap pasal rasuah pun. Pasal itu memang untuk perbelanjaan. Mana saya nak mengesahkan itu memang dibayar, pengundi luar dibayar itu menjadi amalan UMNO. Memang amalan. Ya. Memang sebab tu saya sebut, saya kata dalam portfolio pilihan raya 13 salah satunya adalah jawatankuasa pengundi luar. Dan pengundi luar ni lah yang memegang wang untuk membayar kepada pengundi-pengundi yang di luar kawasan. Itu memang dah bukan strategi itu memang dah biasa. Dah perkara biasa. Jadi tak ada isu rasuah, tak ada isu menyogok, tak ada. Cuma isu pada ketika itu untuk memberi pembelanjaan kepada pengundi yang duduk di luar kawasan. Kita tanda orang ni balik, okey kita bayar. Itu cerita dia. Jadi apabila dah saya menghadapi kekalahan pilihan raya, waktu muda saya masih lagi dalam UMNO, pergi ke naik ketua bahagian dalam UMNO, dan sampailah penghujung tahun 2016. Penghujung 2016 ni. Jadi sebenarnya setahun sebelum pada tu, 2015 tu, kita dah terasa kita dah berhadapan dengan satu kes yang besar, iaitu 1MDB. Itu pokok pangkal yang saya rasa saya seorang daripada pejuang lah untuk membongkar bersama Tan Sri Muhyiddin, bersama dengan Datuk Seri Mukris pada masa itu, dan bersama juga dengan Tun Dr. Mahathir. Yang Tun Dr. Mahathir ni di luar UMNO, kami di dalam. Dan kita banyak membongkarkan isu-isu supaya pemimpin kita mengambil langkah ke belakang, berhenti seketika. Kita minta, tapi tak berjaya. Akhirnya pembongkaran tu secara agak kasar oleh Tan Sri Muhyiddin. Tan Sri Muhyiddin pecat dengan Mukris. Apabila Tan Sri dengan Datuk Seri Mukris dipecat, saya tak dipecat. Saya mengambil masa dalam 1-2 bulan. Saya mengisytiharkan diri saya keluar daripada parti Bersatu. Itulah saya pertama kali saya keluar parti daripada Bersatu, dan keluar parti daripada UMNO dan join parti Bersatu. Dan parti Bersatu ni saya adalah sebahagian daripada pengasas parti. Dan dalam konteks di negeri Terengganu, memang Bersatu ni parti baru. Pada ketika itu 2 tahun saya memimpin parti Bersatu di negeri Terengganu dalam keadaan
yang ahlinya dalam 100-200 orang macam tu. Setiap seseorangan? Tak, semua seluruh negara. Seluruh negara. Saya duduk round satu Malaysia. Ahli dia ni 100-200 orang je. Lepas tu apabila berhadapan dengan pilihan raya pada tahun 2018, pilihan raya 2018, saya dah dapat wujudkan bahagian kita kan. 8 bahagian tu dah ada. Saya duduk di Marang. Tapi pada masa penubuhan bahagian tu di Menteri Besarnya orang Kuala Nerus. Menteri Besarnya orang Kuala Nerus dan di Kuala Nerus tu tak ada orang yang berani untuk menjadi ketua bahagian. Bersatu, tak ada orang, tak ada berani. Jadi 7 tinggal 7. Jadi Tan Sri Presiden kata, Tun dengan pengurusi dia kata, mana boleh 7 ni, ngongok lah maksudnya. Dia satu. Awak lah pergi jadi ketua bahagian sana. Jadi saya kata, okeylah, saya ni memang akulah pada Presiden parti daripada dulu. Memang saya walak pada pengurusi. Jadi saya pergi jadi ketua bahagian di Kuala Nerus. Bukan satu perkara yang mudah tu bukan. Dengan ahlinya 3 orang. Subhanallah. 3 orang. Lepas tu barulah jumpa dengan 2-3 orang lagi. Dan pada masa saya jadi ketua bahagian Kuala Nerus, pilihan raya berlaku. Dan pada pilihan raya, sebelum pilihan raya beberapa hari, Parti Bersatu diharamkan oleh Datuk Seri Najib. Diharam, tak boleh bertanding pilihan raya. Jadi kita terpaksa guna Parti PKR. Kita guna Parti PKR. Jadi saya fikir pada masa tu saya tak nak bertanding. Sebab kalau bertanding kita buat agihan kursi, kita adalah satu-satu kursi kat sana kat sini apa semua ni. Kalau saya bertanding di Kuala Nerus secara mara memang tak ada langsung. Kalau bertanding buang masa je dalam parti kecil. Jadi akhirnya dijemput untuk bertanding di Hulu Terengganu. Jadi saya melihat career politik saya. Duduk di Marang, ketua bahagian di Kuala Nerus, bertanding di Hulu Terengganu. Aku dengan ketua bertandinglah di Hulu Terengganu. Kalau tak balik deposit, lawan Datuk Rasul. Tak balik deposit. Jadi kita dah tahu dah kita kalau kempen dengan isteri saya je bersendirian, masuk sana masuk sini, dengan kewangan yang agak suka belanja sendiri pada masa tu. Bendera di 3 helai je, so tak balik deposit. Jadi akhirnya selepas tu kita dapat memerintah negara, saya dilantik sebagai senator. Maksudnya saya jadi yang berhormat jugalah. Bertanding kalah, tapi saya pegang kepada istiqamah dalam tuntutan keyakinan kita kepada Presiden Parti ini. Sebenarnya itu satu amalan yang baik. Akhirnya kita diberi tempat dan ditakdirkan menjadi sekarang lah sebagai yang hormat. InsyaAllah pada tahun ke depan ni saya penggal yang terakhir, 2 penggal saya dapat sebagai ahli Dewan Negara. Okey, begitu panjang luahan perkongsian yang Datuk berikan kepada kita, termasuk beberapa soalan. Sebenarnya saya ingin juga ajukan soalan 1, soalan 2, tapi telah terjawab sebenarnya, dah dirangkumi. Dan saya difahamkan Tok Lee adalah sebagai Ketua Penerangan Bersatu Pusat. Sudah tentu Datuk nampak situasi politik di peringkat kebangsaan, dan Tok Lee sendiri ada pengalaman 22 bulan bersama dengan Pakatan Harapan waktu itu, dan sudah melihat bagaimana keadaan perjalanan politik Pakatan Harapan. Dan sinonimnya orang Melayu adalah bila Pakatan Harapan ni tak nampak sangat parti amanah, macam mana mereka melihat DAP di belakang sana. Jadi dalam tempoh 22 bulan tu Lia, salah satu ada bacaan politik, dapatan politik pada pandangan politik polis ini tentang DAP. Bagaimana? Kita memang sebelum, bukan 22 bulan, dia sebelum pada pilihan raya 2 tahun. Daripada 2016 sehingga 2018, 2 tahun kita bersama dengan DAP. Pada masa tu kita tak nampak DAP ekstrim, DAP tak suka Melayu, DAP tak mau melihat Islam mewah ataupun Islam ni berkembang di Indonesia. Kita tak nampak.
dan untuk menjatuhkan kerajaan kleptokrat pada masa itu, Tun Dr. Mahathir kata kita kena bermuafakat dengan semua musuh-musuh UMNO termasuklah DAP. Tetapi apabila kita menang pilihan raya, kita dapat memerintah dan DAP mempunyai kursi yang sangat kukuh dan bersatu hanya 13 kursi kalau tak silap parlimen, dan PKR pun tak berapa banyak sangat, baru kita nampak dia pun tarik DAP. DAP ni sebenarnya memang dia anti Melayu dan juga anti Islam, dan oleh sebab itu kita berhati-hati selama 22 bulan. Daripada awal sehingga akhir kita nampak terjemahan dia tu lebih kepada untuk menidakkan kelebihan orang Melayu dan untuk hentikan gerakan Islam di negara kita. Saya berani cakap macam tu pasal kita bersama-sama dengan dia. Tapi Datuk Seri Mat Said kata DAP sudah berubah tu. Dia Datuk Mat Said ni dia suka cakap je. Dia sebenarnya kita apabila Datuk Mat berkata DAP dah berubah, itu satu tekanan kepada ahli UMNO. Dia berubah tak berubah parti ni, dia kena tengok dasar dia. Kalau dasar parti DAP masih kekal Malaysia hak sama rata, maknanya dia tak berubah. Tak berubah, sama juga dengan UMNO, dia dasar dia sama. Sama juga dengan PAS, dia ada dasar dia. Kalau nak berubah, dasar tu kena ubah. Dan saya pada masa tu memang cukup geram. Kita ni tahulah, kita orang Melayu ni, apabila ada orang bukan Islam menyentuh terlampau kerap tentang hak keistimewaan Melayu, ataupun hak keagamaan kita sebagainya, kita akan terasa tau. Walaupun kita sebantar, tapi kita dah rasa dia tak boleh duduk lama sebantar dengan kita. Itu kita dalam perbincangan kita. Beberapa perkara berlaku, dia dilanggar. Contoh, saya nak bagi satu contoh sebagai ahli Dewan Negara. Ada satu ahli Dewan Negara daripada Setiawan, Ngeh Hock Cheng nama dia. Tentu DAP lah tu daripada Setiawan. Dia berani mencadangkan dalam Dewan Negara. Yang pertama, mula-mula dia cadang supaya Dewan Negara ni, perbahasan dalam Dewan Negara ni kena ada satu lagi sesi, iaitu maksudnya perbahasan dalam bahasa Inggeris. Dia perbahasan dalam Dewan Negara dengan Dewan Rakyat mesti dalam bahasa Malaysia. Itu dah termaktub dalam peraturan mesyuarat dan perlembagaan parlimen. Saya tak langsung dia mencabar perlembagaan tu. Ya, mencabar perlembagaan. Dan saya sendiri, saya seakan-akan saya kata ini dah melampau ni. Tapi oleh kerana kita berpakat, kita terpaksa damaikan secara lain. Itu satu. Yang kedua, orang yang sama dia berani mencadangkan supaya dalam IC, dalam kad pengenalan tu jangan letak bangsa dan agama. Maksudnya kalau awak Melayu, mungkin 10 tahun akan datang, cukuplah dengan nama saja. Razali Idris, habis bangsa Malaysia. Itu tu. Jadi dia cuba nak hilangkan identiti Melayu dan Islam, bangsa secara halus. Bergaduh kita lama ni bergaduh. Kita kata apa ni, DAP buat macam ni, lepas tu dia minta maaf. Minta maaf tu perkara biasa pada DAP. Dia hentak yang penting dia melontarkan hasrat dia. Hasrat dia dulu, lepas tu dia minta maaf. Banyak lagi perkara-perkara yang kita rasa kita dah tak boleh bersama dengan dia, dan kita buat keputusan dalam satu mesyuarat penting bahawasanya kita kena keluar daripada DAP. Kita kena keluar daripada DAP. Of course lah, DAP itu daripada PH. Itulah bermulanya kita buat keputusan untuk keluar daripada DAP. Daripada Pakatan Harapan, sebenarnya kita tak boleh duduk dengan DAP. Jelas DAP ini memang anti Melayu dan anti Islam. Okey, kita kembali ke Persada Negeri Terengganu tu selaku juga ketua pimpinan Bersatu lah di Negeri Terengganu ni, dan umum atau gosip-gosip di luar sana mengatakan, dan kita mendapat juga ucapan-ucapan dari pimpinan PAS Negeri Terengganu, Bersatu juga akan diberi kerusi lah untuk bertanding. Ialah soalan ini agak panas dan mungkin tidak sesuai dikongsi, tapi kami yakinlah bahawa Bersatu akan diberi tempat. Apakah
Datuk cukup ada keyakinan bahawa jika diberi DUN untuk bersatu bertanding bersama dengan Parti Islam Malaysia PAS, yang pimpinan PAS menyebut akan gunakan lamban PAS lah walaupun calon bersatu, dan dari segi kemungkinan kemenangan bagi calon-calon bersatu bagaimana tu? Dalam soal pilihan raya, saya memang sangat yakin apabila kita bersama dengan Parti Islam Malaysia PAS di Terengganu. Pasal semua orang tahulah, tak payah saya nak cakap sombong. Di Terengganu ni PAS dengan UMNO dia daripada dulu. Parti-parti lain ni tak payah nak sembang lebih, bolehlah sembang kali, tapi tak ada realitinya ya. Kekuatan. Masuklah dengan bersatu. Dan juga Parti Amanah. Parti Amanah ke PKR itu lagi teruk daripada Parti Bersatu. Dalam kita dulu pun kita agak lebih menonjol daripada Parti PKR ataupun Amanah di Terengganu, walaupun dia lama. Jadi apabila kita bersama dengan PAS, saya agak optimis dalam hal hadapan ini. Dan kita tak berbincang banyak pasal agian kursi. Sebenarnya kita serah kepada pihak atasan. Adalah kita minta, tapi yang kita minta tu tak dapat. Dan diberinya adalah kursi-kursi yang agak keras. Atau istilah majoriti kekalahan tu tinggi ya. Daripada 5,000 ke atas. Ini kursi UMNO lah. Kita ada 10 kursi UMNO, kita bincang itu je. Kita tak bincang kursi yang incumbent yang PAS tu, kita tak bincang. Kursi UMNO. Dan kursi UMNO tu pula kursi-kursi yang lebih berat lah. Dan lebih daripada 5,000. Tapi kalau kita ambil kira indikator keputusan pilihan raya umum baru-baru ini di 8 parlimen, bila analisis dibuat, maknanya hampir ke 30 PAS memenangi 31 DUN tu. Itulah yang saya nak lanjutkan tu. Apabila ada gabungan, gabungan di antara satu Perikatan Nasional ni dengan PAS ni, kita nampak sokongan rakyat tu berlebihan. Saya bersama dalam pilihan raya parlimen. Pilihan raya parlimen. Kita tahu PAS dah ada culaan dia sendiri, benchmark dia sendiri. Berapa untuk satu parlimen dia menang. Dan saya pada ketika itu masa pelancaran jentera pilihan raya, dengan tegas saya mengatakan saya tak banyak, tapi saya ada 2 atau 3,000 satu parlimen di pentas Tok Guru, saya kata. Saya yakin 3,000 ahli saya akan mengundi PAS. Dan pada ketika itu dalam perbincangan kita, kalau bersatu boleh yakin 3,000, maka kita akan menang semua. Dan saya kata kalau PAS boleh kekal dengan undi yang sedia ada, dengan saya tambah 3,000, insya-Allah kita boleh menang semua. Kita menang semua. Alhamdulillah. Dan bukan 3,000 berkali-kali. Satu gelombang sehingga pernah parlimen capai 40,000 majoriti. 41,000. Itu pun ditakwil oleh UMNO. Jadi kalau 500,000 boleh lah awak dah takwil, tapi 41,000 ini saja menyusahkan rakyat untuk mengundi lagi sekali. Tapi daripada situ kita nampak bersatu memang tak ada ahli yang ramai, tak ada jentera yang ramai, tapi sokongan rakyat kepada Perikatan Nasional kepada 2 tokoh. Satu tokoh Tok Guru Tan Sri Presiden PAS, satu tokoh lagi yang juga agak hebat juga, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini dua ni lah yang menarik pengundi Perikatan Nasional. Sebab tu kita nampak di Parlimen Marang sendiri sampai 41,000. Itu satu perkara yang agak luar biasa. Kuala Terengganu, Maran, seluruh lah. Seluruh. Dan kita tengok pecahan undi di DUN pun agak kita boleh menang lah kalau kita kekalkan. Jadi saya fikir apa pun PAS bersetuju untuk mengalihkan kursi kepada Bersatu, insya-Allah kita boleh dapat enhance. Maksudnya PAS dah ada undi sekian banyak, kita tambah lagi 3-4,000 dan kita akan dapat kemenangan. Tapi kita kena kerjasama betul lah. Kita tahu yang agak sukar untuk kita Bersatu nak pergi bertanding di seluruh mana-mana yang kursi yang kita dapat, sebab yang hardcore di bawah ni PAS. Satu datang ni sebenarnya macam yalah baru datang dengan jentera yang tak ada,
Mesti gentle Tapi dia mampu melengkapkan. Ya. Gentle lepas mesti akan rasa juga ini aku calon, aku dah bekerja lama, last macam ni, calon lain datang. Tapi rasanya kita dah kena dapat damaikan ni. Kalau kita berjaya damaikan daripada atas sehingga ke bawah, InsyaAllah kita akan dapat bekerjasama dan kita akan dapat kemenangan yang agak besar. Okey, kita sudah berada di penghujungnya perjumpaan kita pada kali ini tu. Satu soalan panas lah Pak Tok, sebab gosip-gosip di luar sana sudah tentulah Tok Lee sebagai ketua negeri Bersatu Negeri di dalam PRU yang lalu, Tok Lee tak dicalonkan di mana-mana kursi. Satu kursi bersatu di Hulu Terengganu ditandingi oleh Yang Berhormat Datuk Rasul Wahid. Sekarang PRN dan Bersatu dikabarnya ada beberapa kursi yang akan diumumkan sedikit masa lagi. Jadi gosip di luar sana mengatakan Tok Lee akan diletakkan di Kijal. Sudah tentu Kijal ni adalah akan berlawan dengan Datuk Seri Mat Said. Kalau betul gosip ini tu, kalau betul, apa Datuk rasa kemungkinan, harapan untuk memenangi kursi Kijal ini? Apatah lagi kalau Datuk Seri Mat Said juga menjadi calon itu, adakah Datuk Lee bersedia menghadapinya? Saya di mana yang saya kata tadi, saya akut dengan keputusan Cuk Pimpinan Parti. Walaupun sejarah saya duduk di Marang, jadi ketua kat sana, bertanding di sana. Dan sekarang ni gosip mengatakan saya akan bertanding di Kijal. Kalau itulah sudah tertebal gosip-gosip. Dah semua gosip lah, bukan kenyataan daripada kita tak buat kenyataan tu. Kita masih lagi dalam rundingan lagi ni. Rundingan tak putus lagi sehinggalah pengumuman calon. Saya pun tak tahu, PAS pun tak tahu, parti besar sendiri pun kalau tanya dia tak tahu nak. Tapi gosip ke situ. Okey, kita fokus kat situ sementara waktu. Dan saya kalau ditakdirkan saya bertanding di situ, saya secara rela hati dan akan bekerja keras. Dan saya boleh nampak yang penyandang sekarang ni memang hebat, tetapi dia dah lama, dia dah sampai ke tahap dah menjadi yang amat berhormat menteri besar, dan sebahagiannya dah rasa dah tepu dah dia punya pemikiran, development dia. Dan ramai di kalangan ahli-ahli UMNO sendiri pun mengatakan cukup-cukup lah. Dan dia kalah teruk percubaan menjadi ahli parlimen. Dia cuba nak jadi ahli parlimen, dia cuba nak jadi menteri. Tapi nampak dalam kat 20,000 dia kalah. Tapi kita tak boleh nak pandang rendah dia kalah di parlimen kerana dia tak pernah kalah di Dewan Undangan Negeri. Itu ada kelebihan dia. Itu ada kelebihan dia. Dan saya dah apabila orang bergosip ni, kita cubalah juga check ground macam mana. Dan saya cek semua di tempat-tempat yang keras, yang UMNO kuat tu saya cek semua, termasuklah dengan dengan Kijal. Dan ada tempat yang dia dah agak dah hilang sokongan, ada tempat yang dia masih ada sokongan. Dan saya yakin dan percaya ialah sebagai pengurusi perhubungan UMNO dan saya sebagai ketua Badan Pimpinan Bersatu Negeri Terengganu, memang kena lah kalau lawan. Mana gosip tu, gosip tak lagi jauh lah. Maksudnya dekat, tapi nak soheh tu belum. Baik. Dan saya insyaAllah lah kita bersedia, dan kita harap kalau betulnya terjadi, tak adalah isu-isu yang kepribadian terlalu banyak. Kita cakap macam mana kita nak develop satu-satu kawasan kalau kita menjadi wakil rakyat. Okey, saya rasa terlerai perjumpaan kita kali ini, terlerai beberapa gosip, isu dan sedikit maklumat yang kita tak pernah dengar sebelum ini yang Datuk kongsikan kepada kita kali ini. Dan keberanian, kesediaan Datuk untuk bertanding melawan Datuk Seri Mat Said itu saya rasa sangat cukup hebat, dan Datuk bersedia menghadapinya. Tahniah tu kalau betul, dan kita adalah calon yang terbaik. Jadi kita insyaAllah di lain ruangan, lain waktu kita akan berjumpa dengan tokoh-tokoh yang lain untuk kita tiburkan beberapa perkara menghangatkan PRN kali ini. Sekadar itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.